Seterusnya, proses pembelajaran responden. Proses pembelajaran responden adalah dengan menggunakan bantuan daripada guru-guru yang berkemahiran dalam menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa berkomunikasi di dalam PNP mereka. Proses ini tidak menggunakan sebarang peralatan dan hanya menggunakan bahasa badan sebagai bahasa untuk mereka berkomunikasi. Kaedah ini membolehkan responden mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan baik serta membolehkan responden memahami dengan lebih mendalam dan realistik tentang tajuk yang diajar oleh guru-guru mereka. Saya akan menerangkan bagaimana pelajar mengatasi kelemahan untuk proses pembelajarannya. Terdapat beberapa alat bantuan belajar yang murid gunakan untuk mengatasi kekangan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, murid yang mempunyai masalah pendengaran menggunakan alat bantuan pendengaran untuk membantu memperjelaskan bunyi-bunyi yang mereka dengar dan juga bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Bagi murid yang mempunyai masalah penglihatan, mereka menggunakan tulisan Braille untuk membaca dan kanta. Bagi murid yang kurang upaya fizikal seperti cerebral palsy, mereka menggunakan kerusi roda. Bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada dua, yaitu BBM elektronik dan PBM bukan elektronik. BBM elektronik adalah seperti komputer riba, LCD dan video games. Sebagai contoh, murid diberikan peluang untuk bermain video sensing game, iaitu permainan yang menyentuh bola secara maya apabila mereka sudah menyiapkan kerja mereka. Dan BBM bukan elektronik seperti patung, alat permainan dan bahan hands-on. Masalah utama yang dapat dilihat dalam kalangan pelajar MBK ini adalah kurang tumpuan dan minat terhadap pelajaran secara konvensional. Pelajar MBK ini mengambil masa yang cukup lama untuk memahami satu konsep baru dan mempunyai ingatan yang jangka pendek. Melalui pelaksanaan aktiviti PDP yang menarik, guru menggunakan aktiviti berpusatkan murid. Aktiviti ini boleh merangsang murid untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis. Yang pertama, guru menggunakan bahan hands-on, contohnya tertingkap bundar. Guru memberikan satu set tertingkap bundar secara individu kepada pelajar untuk mengumpulkan asas konsep pembundaran. Yang seterusnya, murid dibekalkan 5 soalan dan dibagikan kepada kumpulan berdua atau bertiga. Aktiviti ini boleh merangsang murid untuk berkomunikasi secara kumpulan dan boleh berfikir secara kritis. Guru juga membekalkan latihan peta bulatan untuk murid mengingati setelah menguasai kemahiran asas pemudaran, dan juga dibekalkan kerja rumah untuk mengingati semua konsep yang telah dipelajari. Seterusnya, guru juga menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan juga menggunakan presien komputer untuk menarik minat pelajar. Guru juga menggunakan teknik membekalkan aktiviti yang boleh mencungkil bakat murid, contohnya melukis dan juga mewarna. Terusnya kita akan mengetahui susun atur kelas responden. Berdasarkan video kami, terdapat responden yang mengalami kecacatan penglihatan, pendengaran dan juga fizikal. Bagi murid-murid yang mengalami kecacatan penglihatan, biasanya perabot atau alatan yang menghalang penglihatan murid-murid ini perlulah diletakkan di tempat yang sesuai dan selamat. Seterusnya, tempat duduk murid-murid ini perlulah berada dekat dengan papan putih. Dan yang terakhir adalah bahan bacaan yang dipaparkan di dalam kelas perlulah mempunyai tulisan yang besar. Ini membolehkan mereka dapat melihat dan membaca dengan lebih jelas. Seterusnya, bagi murid-murid yang mengalami kecacatan pendengaran, haruslah diberi keutamaan untuk duduk di barisan hadapan sekali. Dan yang terakhir sekali, bagi murid-murid yang mengalami kecacatan fizikal, ruang kelas perlulah luas. Ini kerana jika kita lihat, kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan fizikal ini menggunakan kerusi roda. Jadi, ruang kelas yang luas membolehkan mereka bergerak dengan mudah dan selesa. Pendidikan khas ialah pendidikan yang disediakan untuk murid berkeperluan khas MBK yang mana digubal berpandukan Seksyen 41 Akta Pendidikan 1996. Murid berkeperluan khas adalah golongan yang memiliki ketidakupayaan dari segi penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal dan masalah dalam pembelajaran.
Program pendidikan khas di Malaysia terbahagi kepada 3, yaitu Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Inklusif, dan Program Pendidikan Khas Integrasi yang disediakan untuk murid berkeperluan khas. Seterusnya, dasar penolakan sifar. Dasar penolakan sifar dilaksanakan secara berperingkat sejak tahun 2019 untuk memastikan murid berkeperluan khas menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) juga menegaskan bahawa murid berkeperluan khas berhak menerima pendidikan wajib di sekolah rendah. Pelaksanaan dasar penolakan sifar yang melibatkan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang membolehkan murid berkeperluan khas diterima masuk. Terdapat beberapa sumbangan serta khidmat bantuan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk murid berkeperluan khas ataupun MBK. Antara sumbangan tersebut ialah selain daripada bantuan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga turut memberikan sumbangan kebajikan kepada pelajar-pelajar kurang upaya ataupun murid berkeperluan khas. Cadangan menaikkan kadar bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada RM1,000 sebulan kepada golongan orang kurang upaya OKU berbanding RM200 hingga RM300 sekarang akan dilaksanakan segera. Ketika memberikan jaminan berkenaan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sebagai kerajaan yang prihatin, beliau akan memastikan golongan itu mempunyai hak dan peluang sama rata untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Kerajaan akan terus menjaga kebajikan golongan warga emas dan OKU melalui program khidmat bantu di rumah. Sehubungan itu, nilai sanggup hati kepada sukarelawan di bawah program ini akan dinaikkan daripada RM150 kepada maksimum RM400. Manakala nilai sanggup hati kepada klien program turut dinaikkan daripada RM30 kepada RM80. Kenaikan ini dijangka memanfaatkan lebih 2,000 sukarelawan dan lebih 8,000 warga emas dan OKU. Bagi menambahbaikkan sesi PDPC adalah dengan mengadakan lebih banyak aktiviti berkumpulan untuk menjadikan kelas lebih efektif. Bagi murid Nur Azwar dan Mimi, boleh dilihat mereka melakukan pembuatan batik secara individu dengan pemerhatian guru pembimbing. Tetapi jika mereka dilakukan secara berkumpulan, mereka dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Begitu juga dengan murid Arif Mukhtar bagi kursus elektrik di sekolah vocational. Ini dapat menjamin perkembangan sosial mereka untuk diaplikasikan di dalam masyarakat ini. Yang kedua adalah mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran. Bagi murid Saiful Khairul Nizam dan Yap Ni Wen, bahan-bahan pengajaran yang berbentuk fizikal perlu dijadikan sebagai aktiviti lapangan supaya mereka tidak merasa bosan sepanjang keberadaan mereka di sekolah. Hal ini secara tidak langsung mereka dapat mengembangkan bakat dan potensi mereka sepanjang melakukan aktiviti-aktiviti ketika sesi PDPC.